Noise cancelling headphones. Headphone yang boleh kata semua orang nak. Tak kisahlah korang ni gamer ke, student ke, kerja office ke, suka travel ke, mesti at one point korang akan pakai headphone ataupun nak sepasang headphone. Tapi tak semua orang sanggup habiskan duit sebanyak 500 hingga 600 ringgit atau lebih lagi untuk sepasang headphone yang ada active noise cancelling. Well, nasib baik dalam video ni saya akan review sepasang headphone yang ada active noise cancelling pada harga bawah RM300. Jadi kalau korang semua berminat, jangan pergi mana-mana. Anda bersama saya Adli di channel YouTube Mona Lisa. Jom! Assalamualaikum dan selamat sejahtera. So ni dia Zen Hybrid ANC headphones yang dihantar oleh Creative, dan dalam video ni saya akan breakdown headphone ni kepada 4 kategori. Mula-mula sekali kita akan cakap pasal dia punya design, build quality dia semua tu. Lepas tu kita akan cakap pasal dia punya comfort, sebab comfort ni of course lah penting dekat sepasang headphones. And then kita akan cakap pasal dia punya audio quality, dia punya detail dalam audio dia punya sound profile, bunyi macam mana. And last but not least, kita akan cakap pasal dia punya ANC lah kan, sebab obviously feature paling penting dekat headphone ni ialah dia punya active noise cancelling. Dari segi design, dia guna bentuk dan saiz yang boleh kata tipikal lah untuk wireless headphones. Design dia ni boleh kata nampak generik sikit, tak ada benda yang wow sangat, tapi still lah sedap mata memandang. Dan untuk Zen Hybrid ni dia datang dengan dua color option, sama ada yang putih macam yang saya review ni dan satu lagi warna hitam. Dekat earcup kiri dan kanan ni dia ada beberapa control button, macam button untuk volume, power button, mode button untuk kita nak turn on ataupun turn off ANC dan juga ambient mode. Lepas tu dia juga ada satu 3.5mm audio jack, USB Type-C for charging, LED indicator dan beberapa mic dekat bahagian luar dia ni yang penting untuk ANC dan juga ambient mode nanti. First impression saya pegang dia tu memang dia ada feel yang murah sikit lah. Mungkin disebabkan dia guna full plastic construction except for bahagian dalam headband ni yang dia orang guna metal, so dia tak adalah fragile sangat. Nak kata solid tu pun tak juga, tapi good enough. And then untuk earcup dia ni actually dia boleh swivel tau. So kalau korang buka, korang boleh letak dekat leher macam ni dan still pergerakan kepala korang tak terganggu lah. Dan saya rasa design swivel macam ni memang wajib dekat mana-mana headphone, lagi-lagi headphone yang foldable macam Zen Hybrid ni. Creative juga bagi kita satu pouch ni untuk nak simpan dia, cuma jangan expect protection yang tinggi sangat lah dari pouch ni. Setakat nak elak cala tu okey lah. Untuk comfort, Creative Zen Hybrid ni ada ear pad cushion yang guna material fox leather dan juga padding dekat bahagian headband. Adakah dia selesa masa kita pakai dia? Ya, selesa je disebabkan dia ni ringan, tapi korang tak boleh nak pakai dalam jangka masa yang panjang sangat lah, disebabkan dia akan start rasa panas dekat bahagian telinga dan juga rasa kurang selesa dekat bahagian atas kepala korang yang sentuh dengan dia punya headband tu. Max saya pakai dia pun lebih kurang 3 jam macam tu dan memang saya kena buka dulu sebab dah rasa panas dan juga rasa sakit lah dekat atas ni. Tak kisah saya pakai cap ataupun tak pakai cap, memang boleh rasa dekat bahagian betul-betul tengah kepala kita tu kan. So dari segi comfort dia, saya boleh kata average comfort, lagi-lagi dekat price point macam ni. Dan juga disebabkan harga dia yang murah, adalah benda yang dia kena sacrifice sikit. Contoh macam dia punya earcup ni actually tak boleh cabut. So bila tak boleh cabut, maknanya korang tak boleh tukar lah. Jadi bila padding dekat earcup dia ni dah start jadi uzur, dah hancur-hancur sikit tu, korang tak boleh nak tukar. Kalau tak silap saya dah pakai Zen Hybrid ni selama seminggu. Setiap hari saya pakai dan actually saya impress lah dengan dia punya audio quality, boleh kata sangat-sangat memuaskan. Cuma apa saya perasan is that bila kita turn on dan turn off dia punya ANC, dia punya sound profile pun berubah juga. Contohlah, bila saya turn off ANC guna dalam mode wireless biasa, sound dia lagi luas, sound stage dia lagi luas, tapi dia tak ada bass dia, detail dia semua macam jadi kurang enjoyable sikit compare dengan bila kita on ANC, which is personally favourite saya lah. Bila kita on ANC, bukan setakat kita dapat noise cancelling, tapi dia punya bass, detail, mid, high dia semua pun lagi padu. Untuk sound profile ataupun sound signature Zen Hybrid ni, dia actually flat, yang mana dia punya bass, mid dia, high dia tu lebih kurang je semua. Dan kalau korang tak suka dengan sound profile yang flat macam ni, actually korang boleh tune balik dia punya equalizer tu menggunakan
app nama SXFI yang korang boleh download dekat sama ada dekat iOS, dekat Android. And after korang download tu, lepas korang pair headphone ni, korang boleh buka app and then korang boleh customize lah dia punya equalizer macam mana. Cuma yang mengecewakan sikit bila saya cuba nak tune headphone ni untuk nak test kan, dia punya tuning tu sangat-sangat minimal. Dia perbezaan dia pun sikit je disebabkan yang dia bagi kita tune tu tak banyak sangat option. Dia tak detail sangat. So perbezaan tu ada tapi sangat-sangat minimal lah, sangat sikit je perbezaan dia. Okay, last kali kita akan cakap pasal dia punya ANC ataupun Active Noise Cancelling. Jadi Zen Hybrid ni dia ada 3 mode. ANC off, ANC on dan juga ambient mode. Untuk mode ANC off, dia punya passive noise isolation daripada dia punya ear cup ni boleh kata biasa-biasa je. Dia tak teruk sangat, dia tak bagus sangat. Bila korang pakai, korang still boleh dengar je bunyi yang dekat luar ni, bunyi surrounding korang. Ada je bunyi tu akan masuk dekat dalam ear cup. Tapi bila korang pasang lagu, actually dah tak perasan dah. Tapi bila korang enable je dia punya ANC mode tu, memang perbezaan dia sangat ketara. Dan apa yang best dekat Zen Hybrid ni, bila kita enable dia punya ANC mode, dia tak ada rasa yang macam ada perubahan tekanan dekat dalam ear cup macam yang kita dapat dekat sepasang headphone ANC yang murah. Even yang mahal pun setengah tu, bila kita enable ANC, kita rasa macam dekat dalam ear cup tu ada rasa pelik sikit. Dia rasa dia macam korang naik ataupun korang drive dekat tempat yang tinggi kan. Dia ada rasa something dekat telinga. Macam tu lah feeling dia, which is boleh kata tak selesa untuk siapa-siapa pun yang tengah pakai headphone. Luckily dekat Zen Hybrid ni tak ada masalah macam tu. Next, untuk dia punya ambient mode pula, memang yelah dia bagi kita dengar surrounding kita dengan jelas. Okay, kenapa saya buat jelas macam tu is that memang kita boleh dengar surrounding kita dengan agak kuat juga actually. Kalau ada orang bercakap ke apa, memang kita boleh dengar. Masalahnya dia punya ambient mode dia ni terlalu bising. Dia macam dia jelas tapi at the same time tak juga. Dia kuat lah, bunyi dia tu kuat tapi tak clear sangat. Walaupun macam saya cakap, kita boleh dengar orang bercakap dengan kita, tapi walaupun tak ada benda going on sekalipun, tak ada orang bercakap, tak ada apa-apa, just bunyi kipas PC, bunyi aircon pun, dia dah bising. Bunyi dia tu sangat annoying lah. Macam tu je lah saya boleh cakap. Dan apa yang saya dapat dari headphone ni is that dia punya ANC mode dan dia punya ambient mode ni boleh kata bagus. Kenalah dengan harga dia, berbaloi dengan harga dia. Obviously not the best, tapi dah cukup puas hati. Satu lagi, masa korang guna ANC mode dekat headphone ni, actually battery life dia akan bertahan up to 27 jam, which is agak impressive untuk headphone yang kecil, yang compact macam ni. Korang akan dapat 27 jam playback walaupun ANC tu dah enable, dan bagi saya dekat situ pun dah hebat lah, dah berbaloi dah. Korang semua boleh dapatkan Creative Zen Hybrid ni pada harga RM275. Nanti link akan disediakan dekat description. Dan untuk harga macam ni boleh kata susahlah korang nak cari sepasang headphone ANC yang yelah ada ANC, ada ambient mode, ada SXFI support yang kita boleh tukar dia punya equalizer lagi, and then battery life pun tahan lama. Dan yelah dengan harga RM275 ni memang saya tak recommend lah dekat korang semua kan. Lagi-lagi korang memang tengah cari sepasang headphone yang ada ANC, audio quality dia pun puas hati, sedap mata memandang, dan paling penting dia punya battery life ni tahan lama. And satu lagi, kalau contohlah bila korang dah first time pair dia dengan smartphone korang, and then korang perasan dia punya audio quality tu bunyi pelik sikit, well actually korang just perlu tutup headphone ni dan buka balik, and then masalah tu akan settle lah. Sebab benda ni dah jadi dekat saya, dekat dua-dua device yang saya test. Audio quality dia bila kita first time pair tu dia akan bunyi pelik sikit, tapi bila kita dah tutup buka balik, masalah tu settle lah. Jadi itu saja untuk video kali ni. Kalau korang rasa video ni membantu, korang suka video ni, apa kata korang tinggalkan like dan subscribe dekat channel YouTube Mona Lisa kalau korang belum subscribe lagi. Dan terima kasih sebab tengok video ni sampai habis. Beres boh. Jumpa lagi.